Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mati Tuan Pengurusi, mati tuan-tuan puan sekalian. Alhamdulillah, kita sambung kajian tafsir kita dalam suratul Baqarah ayat 148. Selagi kita membincangkan peralihan kiblat. Muka surat 40. Jadi seruan yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Jadi pada ayat 148 Allah Subhanahu wa taala mengakhirinya dengan mengatakan fastabiqul khairat. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan. Jadi ketika mana Yahudi, Nasrani dan juga musyrikin yang disokong dan juga orang munafik, mereka memberikan satu komen mengenai dengan peralihan kiblat kepada umat Islam dan kepada Nabi SAW, bahawa Yahudi mengatakan peralihan kiblat itu perkara yang tidak diterima oleh akal. Walhal dia dah tahu dah dalam kitab mereka disebutkan bahawa umat Nabi SAW akan menghadap kiblat ke Baitullahil Haram. Oleh itu, berlumba-lumbalah kamu berbuat kebaikan. Ialah bersegera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menghadap ke arah Baitul Haram, Baitullahil Haram. Iaitu berlumba-lumba menghadap ke Baitullahil Haram, Kaabah. Meskipun ayat berkenaan bersifat umum, namun ia termasuk juga gesaan supaya bersegera melaksanakan semua jenis ketaatan. Dia fastabiqul khairat, dia bersifat umum. Semua kebaikan, kebajikan dan mendatangkan pahala, kita kena bersegera membuatnya dan kita kena bersegera untuk melaksanakannya. Walaupun bersifat umum, kan? Jadi makna dia apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menyegerakan perbuatan baik. Menurut Qurtubi, pengertian sebenar ialah bersegera menunaikan sembahyang. Bersegera menunaikan solat sembahyang pada awal waktu. Sebab itulah apa? Sebab sembahyang ini yang terbaik itu ialah dilaksanakan awal waktunya. Berkaitan dengan waktu sembahyang, Imam Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan sunat ibrat. Sunat ibrat menunggu waktu redup, waktu sembahyang zuhur. Jadi sembahyang zuhur ni dia disunatkan ibrat, maknanya menunggu masa redup. Karena apa? Cuaca yang sangat panas di negeri yang ada musim panas, di kawasan yang ada musim panas, kan? Jadi ini berdasarkan dalil kepada riwayat Imam Bukhari dan Tirmizi bahawa Nabi SAW bersabda, inna syiddatal harri min fayhi jahannam, idza staddal harru fa'abridu bis salah. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya panas terik adalah daripada bahang api neraka. Di panas terik ini bahang daripada api neraka. Jika cuaca terlalu panas, panas yang melampau, tunggulah waktu redup untuk solat, kata Nabi SAW. Jadi ini ketika mana di kawasan musim panas. Setiap mana ada ilat di sini apa? Ilat dia panas. Jadi ketika mana tak panas, maka juga disunatkan ataupun digalakkan di awal waktu yang terbaik.
Ketika mana panas melampau, maka dibolehkan tunggu redup dulu. Barulah sembahyang. Dan jadi ilat dia apa? Panas. Kalau tidak panas, maka hilanglah hukum dia. Kalau tak panas, kita ada ikon pun ada dah kan. Kemudian kendaraan kita pun pergi masjid ada kan. Maka awal waktu itulah yang dipilih. Setiap orang akan diberikan ganjaran berdasarkan amal yang dilakukan. Setiap kita ni akan diberikan ganjaran berdasarkan amalan yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala tidak mensia-siakan usaha dan kesungguhan seorang itu. Allah akan berikan ganjaran amalan pahala kepada orang yang buat, kepada amalan yang mengamalkan. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk menghimpunkan seluruh makhluknya pada hari kiamat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa menghimpunkan kita semua pada hari kiamat. Dialah yang Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Jadi di antara manifestasi keupayaan kuasanya yang menyeluruh ialah ia boleh mengembalikan kehidupan selepas kematian. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa menghidupkan semua makhluk selepas kematiannya dan menghimpunkan semua makhluk selepas kematian mereka. Kita ni dihimpunkan di padang mahsyar. Dan ketika mana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, inilah satu keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menghidupkan kita selepas kita mati dan selepas jasad kita hancur berkecai. Jadi di mana jua tempatnya, sama ada di daratan, di lautan, di mana saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita semula. Sama ada kita di lautan, di daratan, mana saja kita dikuburkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kita. Jadi tidak boleh mengubah pendirian terhadap perintah menghadap ke arah Kaabah. Jadi larangan untuk mengubah pendirian ketika mana perintah menghadap Kaabah tak boleh diubah. Ada dia apa? Kena ubahlah perintah ni, tak boleh. Sebab ketika mana Allah telah menghukumkan satu hukum, perintah untuk mengarah ke Kaabah, maka kita semua kena taat. Kerana arahan berkenaan disebutkan sebanyak 3 kali dalam ayat berkenaan. Apatah lagi sebelum itu, arahan sama dikemukakan sebanyak 2 kali dalam ayat 144. Bagi orang mukmin tiada pilihan lain melainkan terus menghadap ke arah Kaabah ketika bersembahyang. Orang yang beriman dia taslim. Orang beriman taslim. Dia menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan, menyerahkan dirinya kepada Allah dengan ikhlas. Ketika mana turun perintah untuk menghadap ke Kaabah, dia terima dan dia solat mengikut Kaabah. Orang yang munafik, dia menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dengan i'rad, dengan penolakan. Dia tak mau terima. Sebab apa? Sebab tujuan mereka, tujuan kaum munafik ni, dia tak mau buat perintah Allah. Itu tujuan dia. Jadi ketika mana dia mendengar perintah, dia akan buat satu hal, buat satu alasan agar dia tidak melaksanakan perintah itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam 150, kecuali illal ladzina zalamu, melainkan orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi istisna ni dikecualikan. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan mereka menghadap Kaabah. Orang yang beriman diikut. Orang yang zalim, ini istisna, melainkan orang yang zalim. Maksud dia apa? Bahagian yang dikecualikan adalah sebahagian daripada bahagian yang tidak dikecualikan. Ini berpandukan riwayat daripada Ibnu Abbas dan menjadi pilihan At-Tabari. Dia berkata Allah Subhanahu wa taala menolak seseorang boleh mempunyai alasan atau hujah untuk menentang Nabi dan para sahabat baginda berkaitan menghadap ke arah Kaabah. Maknanya sesiapa pun yang tiada hujah melainkan yang rapuh. Mereka mempersoalkan mengapa mereka, maknanya apa? Orang-orang yang zalim ni mempersoalkan peralihan kiblat, mengapa orang Islam ni mengubah arah kiblat mereka. Dia kata apa? Nabi ni keliru. Dia komen berkenaan dengan peralihan kiblat. Dia kata Nabi ni, Muhammad ni keliru terhadap agamanya. Kata Yahudi.
Kan? Muhammad tidak menghadap ke arah kiblat kita melainkan kerana kita lebih dahulu mendapat petunjuk daripadanya, kata kaum musyrikin dekat Mekah, kan? Selain itu, banyak lagi kata-kata yang diungkapkan oleh penyembah-penyembah berhala dan Yahudi ataupun munafik. Mereka ni hentam Nabi SAW ketika mana peralihan kiblat. Kaum Yahudi pun hentam Nabi, musyrikin Mekah pun hentam Nabi juga, kaum munafik pun sama juga. Dia hentam Nabi daripada dalam. Jadi memandang remeh-temeh terhadap kritikan orang kafir. Jadi Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT jangan ambil kisah dalam perkara ni. Jadi berteguhan pendirian orang yang beriman dan larangan daripada takut terhadap orang yang zalim. Maka larang. Jangan takut kepada komen perkataan orang yang zalim. Jangan takut kepada orang yang zalim dalam hal menghadap ke arah Kaabah. Memberi isyarat bahawa pihak yang benar sentiasa digeruni. Sebab itulah jangan kamu takutkan kepada orang-orang yang zalim. Ketika mana mereka tidak menerima hukum hakam kamu, ketika mana mereka tidak menerima hukum hakam agama kita, jangan takut kepada mereka dan kita tidak membuat hukum hakam agama kita. Yang ini salah. Jadi kita buat apa yang Allah perintahkan buat, dalam masa yang sama kita tak payah takut dengan apa yang mereka perkatakan, dengan apa yang musuh Islam perkatakan. Sebab kalau kita mendengar musuh Islam perkatakan dia hentam Islam, kita dengar juga, maknanya kita pun bersubat dengan apa? Sebab tu dalam perkara halal haram, dalam perkara hukum hakam Allah SWT, dustur, undang-undang, tak boleh kita mengikut komen orang-orang yang tidak menghendaki Islam, yang tidak mau kepada Islam. Kita tak boleh ambil kira komen mereka, perkataan mereka. Tetapi kita kena buat yang tu je. Kita kena buat. Sebab Allah SWT telah menegaskan dalam Al-Quranul Karim, jangan takut kepada mereka dan buatlah. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba dalam membuat kebaikan. Jangan mendengar apa pandangan daripada musuh Islam. Jadi kalau kita mendengar pandangan musuh Islam, kita akan rugi. Sebab apa? Sebab musuh Islam ni sentiasa mengharapkan kerugian kepada Islam. Sentiasa mengharapkan Islam itu mendapatkan musibah, kesakitan, kekalahan. Dan sentiasa mengharap umat Islam ini duduk dalam apa? Duduk dalam kemunduran. Manakala pihak yang batil sentiasa tidak dipedulikan. Jadi, pihak yang benar ni, dia sentiasa digeruni oleh musuhnya. Dan pihak yang batil pula, dia sentiasa tidak dipedulikan. Itulah kita, maknanya apa? Islam yang benar itu, maka tanpa mempedulikan apa yang diperkatakan oleh musuh Islam dalam hal membuat hukum hakam agama dia. Jadi, tapi kalau dia masih ambil kira dalam hal komen ataupun perkataan pandangan musuh Islam untuk membuat hukum hakam agamanya, makna dia bukanlah orang yang beriman sesungguhnya, dan dia sesungguhnya orang yang munafik. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman la 151. Sebagaimana kami telah utuskan di kalangan kamu rasul. Kama arsalna fikum rasul. Jadi seperti mana kami telah mengutuskan kepada kamu rasul. Jadi bandingan ini menunjukkan nikmat peralihan kiblat. Maksud dia ketika mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan rasul kepada mereka. Itu satu nikmat. Sebab apa? Sebab dibimbing oleh rasul kehidupan mereka. Jadi adalah seperti nikmat pengutusan rasul, ia menunjukkan bahawa peralihan kiblat ke Kaabah merupakan suatu perkara yang amat penting. Jadi setiap perintah Allah Subhanahu wa taala mestilah perintah itu amat penting. Sebab ketika mana kita merasa perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meyakini perintah itu penting, maka kita buat dengan mementingkan perintah itu. Dan kita buat dengan ikhlas. Tetapi ketika mana kita melihat, memandang perintah Allah ataupun hukum hakam ini tidak penting, apa yang berlaku? Kita akan buat main-main dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang berlaku kepada Yahudi dan juga kaum munafik. Mereka memandang perintah Allah Subhanahu wa taala suatu pandangan yang remeh-temeh, suatu pandangan yang tidak diberatkan. Dia meringankan perintah Allah ketika mana dia memandang perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai perintah yang tidak sungguh-sungguh, maka mereka boleh komen, boleh tolak dan boleh main dalam melaksanakan perintah Allah.
Ini yang berlaku kepada Yahudi. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam 152 tu, maka hendaklah kamu semua mengikutiku, kata Allah. Jadi kita diperintahkan untuk mengikut Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan mengikut Allah, niscaya aku mengingati akan kamu. Kita ikut Allah dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita mengingati dan mengikut syariat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun mengingati kita, Allah pun akan tolong kita. Dia merupakan sanjungan dan bercu keadilan di antara manusia. Artinya apa? Hendaklah anda mengingati Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan kepadanya. Jadi kita mestilah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ingat masa, waktu, bila kita kena tunaikan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat. Sebab ketika mana kita mementingkan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah cukupkan hidup kita. Allah cukupkan keperluan hajat dalam hidup kita. Sebab apa? Sebab kita tidak mempedulikan perkara melainkan perintah Allah. Maka Allah akan fazkuruni azkurkum. Itulah makna dia. Itulah makna ayat tersebut. Ingatlah akan aku, kata Allah, aku pun akan ingat kamu. Maksud dia apa? Kita kena ingat perintah Allah. Kena tunai perintah Allah. Kita kena laksana semua kewajipan kita. Kita pentingkan perintah Allah, maka Allah pun akan tunaikan semua hajat kita. Segala hajat kita Allah akan berikan. Jadi sebagai timbal balik, pastinya Allah pula akan mengingati anda, dan pahala dan keampunan kenyataan ini adalah seperti disebutkan oleh Sa'id bin Jubair. Beliau juga berkata, zikir ialah melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi apa makna zikir? Makna zikir ialah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingati pesanan, kita mengingati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengingati masa, waktu yang kita kena tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya. Maka ketika mana kita menjaga semua amalan itu, menjaga semua yang ditakdirkan, yang diperintahkan kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dalam kehidupan kita. Allah akan menjaga kita, dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan kita. Sesiapa yang tidak mentaati Allah. Jadi sesiapa yang tidak mentaati Allah, sebenarnya ia tidak berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ia banyak menyebut ucapan tasbih, tahlil, baca Quran, tapi dia tidak mengingat ibadah dia. Walaupun dia banyak berzikir, sungguhnya dia tidak mentaati Allah. Sebab apa? Sebab makna yang sebenarnya adalah mengingati masa, mengingati ibadah, ketentuan-ketentuan ibadah yang telah pun diwajibkan kepada dia. Jadi di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ana inda zanni 'abdi bi." Jadi ketika mana Nabi SAW bersabda, dan Nabi bersabda, Allah berfirman. Maknanya hadis qudsi ya. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda zanni 'abdi bi." Ana inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ah. Iza zakarani fi nafsi, zakartuhu fi nafsi. Wa iza zakarani fi mala'in, zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin, taqarrabtu ilayhi zira'an. Di Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ana inda zanni 'abdi bi." Aku sentiasa mengikut sangkaan hamba-Ku kepadaku, kata Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengikut sangkaan hamba-Nya kepadanya. Jadi kalau kita sangkaan kita baik, maka Allah pun baik juga. Ana inda zanni 'abdi bi. Dan aku, kata Allah, mengikut sangkaan hamba-Ku kepadaku. Aku tetap bersamanya. Wa ana ma'ahu. Dan aku tetap bersamanya, kata Allah Subhanahu wa taala, jika ia mengingatiku secara sendirian. Idza zakarani fi nafsi, zakatuhu fi nafsi. Ketika mana dia mengingatiku dalam kesendiriannya, maka aku pun akan ingatnya, kata Allah. Wa idza zakarani fi mala'in, zakatuhu fi mala'in khairin minhu. Dan apabila dia mengingatiku di khalayak ramai, aku juga mengingati dia di khalayak ramai yang lebih baik daripadanya, itu para malaikat. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin, taqarrabtu ilayhi zira'an. Dan apabila mereka mendekatiku sejengkal, kata Allah, dan aku mendekatinya sehasta. Masya Allah. Makna dia apa? Makna dia kita kena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena laksana semua perintah Allah Subhanahu wa taala,
dengan penuh hati, kan? Dengan penuh hati dan keikhlasan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang last sekali, dan bersyukurlah kamu kepada Allah, dan bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah. Dan janganlah kamu kufur. Merupakan amaran. Ini suatu amaran kepada kita. Makna dia apa? Syukur ni mestilah kita letakkan di hadapan kita. Mestilah syukur ni kita letakkan di depan dalam kehidupan kita. Ketika mana kita mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada banyak ataupun tak banyak sikit, mesti syukur tu letakkan depan. Jadi merupakan amaran daripada Allah kepada umat ini agar tidak melakukan perkara yang boleh mengundang bala bencana seperti yang pernah ditimpa ke atas umat terdahulu. Di umat-umat yang terdahulu, punca mereka ditimpa musibah, bala bencana pasal apa? Sebab mereka tidak bersyukur kepada Allah. Setiap yang Allah kurniakan kepada mereka, dia pergunakan kurniaan Allah ini untuk lawan Allah balik. Kan? Digunakan nikmat yang Allah berikan kepada mereka untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan kepada mereka kekuatan. Allah kurniakan kepada mereka satu kehebatan. Maka kehebatan dan kekuatan itu dia menggunakan balik melawan Rasul Allah, melawan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada mereka. Mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah yang banyak. Mereka kufur, bukan mensyukurinya, tapi malah kufur kepada nikmat itu. Lantaran tidak menggunakan akal dan panca indera yang diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Mereka lupa yang menciptakan mata, mulut, telinga, tangan, kaki itu Allah. Mereka ingat semua yang mereka miliki itu ialah hak milik mereka mutlak. Hak mutlak lah. Mereka tidak mengetahui sesungguhnya semua ini adalah pinjaman saja. Allah letakkan kepada kita bersifat sementara. Tak lama pun, kan? Semua yang kita miliki ini, dia akan balik kepada Tuhannya. Dia akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kekuatan akan diambil sikit-sikit. Kita memiliki pandangan, penglihatan kita akan diambil. Sebab itulah ketika mana kita melihat, ketika mana ada orang yang meninggal, jenazah, ketika mana tengok, nampak. Semua ada. Mata dia pun ada, mulut dia pun ada, telinga dia ada, hidung ada, semua ada. Kaki ada, mulut ada, kan? Tangan ada. Tapi yang ada tu tak boleh digunakan dah. Sebab apa? Sebab Allah dah ambil semua dah. Kekuatan Allah ambil dah semua. Maknanya apa? Semua yang kita miliki ni bersifat sementara. Dia bukan bersifat kekal. Yang kekal itu apa yang kita letakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tu yang kekal. Dan ada apa yang pada kita ni satu sifat pinjaman saja. Allah letakkan bersifat sementara. Masya Allah. Jadi ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kisah umat terdahulu. Umat terdahulu mereka memandang nikmat itu mutlak milik mereka. Sebab itulah mereka kufur. Mereka tidak mementingkan perintah Allah. Dan ketika mana ada seruan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka lawan yang menyeru itu. Justru Allah Subhanahu wa taala merampas kembali apa yang telah dianugerahkan yang kepada mereka. Jadi disebabkan kurniaan Allah kepada mereka, mereka memalas dengan kekufuran, maka Allah Subhanahu wa taala mengambil nikmat itu balik dengan suatu pengambilan yang disebut dengan pengambilan yang tiba-tiba. Itu azab lah. Allah turunkan azab. Bayang tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Tamadun, kehebatan, kekuatan, dan kaum Ad, kaum Samud, mereka hebat, mereka kuat. Dengan satu binaan yang rumah yang tinggi-tinggi semua. Ketubuh badan mereka pun sihat semua. Kalau ikutkan akal fikiran mereka dan mereka mengatakan mustahil mereka ditimpa musibah. Sebab apa? Sebab semua mereka ada memiliki anak yang ramai, tentera yang ada, raja kerajaan yang kuat, kan? Bab ekonomi mereka hebat, makanan cukup, rumah-rumah mereka tinggi-tinggi, Masya Allah. Tetapi apa yang berlaku? Allah Subhanahu wa taala ketika mencabut ataupun mengambil azab ni secara baghtah, maknanya apa? Secara tiba-tiba, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya dan Allah binasakan keseluruhannya. Semua binasa. Dan yang mereka miliki
takkan boleh digunakan, walaupun benda yang dulu digunakan tak boleh guna dah. Masya-Allah. Azab ni kalau turun dah, semua tak boleh guna dah. Inilah berlaku kepada kaum-kaum sebelumnya disebabkan mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 dan baru ni. Ni tajuk dia bersabar menghadapi ujian. Dalam ayat ni 153 hingga 158, 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ya ayyuhallazina amanu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Allah dengan bersabar, dengan mengerjakan sembahyang. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menolong. Ista'inu bis-sabri was-salah. Ista'inu bis-sabri was-salah, dengan bersabar dan dengan mengerjakan sembahyang. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dan menolong orang yang sabar. Jadi ketika mana Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang beriman, makna dia apa? Ada suatu perkara yang besar yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan. Apa dia? Ista'inu bis-sabri was-salah. Iaitu ketika mana kita berhadapan dengan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita, ujian dalam kehidupan kita, maka kita kena buat solat. Hadapilah dengan solat dan bersabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan janganlah kamu mengatakan orang yang terbunuh dalam peperangan membela agama Allah itu mati. Tidak. Orang yang berjuang dalam jihad fisabilillah, ketika mana dia syahid, dia tidak mati. Bal ahya'u walakin la tas'urun. Bahkan mereka ahya, dia hidup. Dia hidup. Walakin la tas'urun. Tetapi mereka, kamu tidak menyadarinya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Dan pasti kami akan uji kamu, kata Allah. Allah akan uji kita. Berikan ujian kepada kita. Dengan apa? Dengan khauf, dengan takut. Rasa takut. Benda takut ni apa? Takut yang berlaku, mana yang akan datang. Takut benda yang berlaku, tapi tak berlaku lagi, masa akan datang, kita takut. Ini sebagai sifat kita sebagai manusia, kita takut semua tu. Kan? Takut kita barang naik, kan? Takut tak ada, macam-macam tu. Takut-takut yang ada ni. Belum benda tu jadi lagi, tapi ketakutan dah sampai kepada hati kita. Ya, ada orang kata 2024 macam-macam jadi dulu tu, masa kita 2023, kan? Di masa 2024 ni pun ada orang yang bagi takut-takut dah 2025. Macam tu. Benda yang tak berlaku lagi dah ada rasa takut dah. Kemudian wal-ju' dan ada dah rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kamu akan diberikan suatu ujian, kelaparan dan juga kekurangan daripada harta benda dan jiwa, serta hasil tanaman tak menjadi. Kan? Was samarat wa basyiris sabirin,
dan berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabarnya, yang boleh melalui ujian ni. Orang yang tidak sabar, dia melalui ujian itu akan menyalahkan takdir Allah, akan menyalahkan takdir Tuhan. Jadi ulaika alaihim allazina idza asabatuhum musibah. Siapakah orang yang sabar? Allazina idza asabatuhum musibah, ketika mana mereka ditimpa satu ujian dan mereka mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika mana mereka ditimpa satu ujian, musibah, dan mereka mengatakan dengan kesedaran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya, kita ni semua ni daripada Allah. Allah yang cipta kita. Allah yang beri kita kurniaannya. Dan juga, wa ilaihi raji'un. Dan kepadanya lah kita semua akan dikembalikan. Jadi, orang yang beriman, berhadapan dengan musibah, ujian Allah subhanahu wa ta'ala, dia memandang semua itu daripada Allah. Dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman yang sesungguhnya, dia memandang semua kurniaan itu ialah suatu pinjaman. Yang sesuatu yang dipinjamkan akan dikembalikan kepada Tuhannya. Macam kehidupan kita, sesuatu yang kita pinjamkan, kita akan kembalikan balik kepada Tuhannya. Macam itu jugalah kehidupan kita. Allah pinjamkan kepada kita nyawa kita, tubuh badan kita. Allah pinjamkan kurniaan kepada kita, anak, isteri, semua ni pinjaman. Dan ada masa yang kita akan berpisah. Ada masa yang kita akan berpisah. Kita meninggalkan mereka, ataupun mereka akan tinggalkan kita. Mau tak mau, hakikat ni kena terima. Sebab apa? Sebab semuanya tu tak ada yang kekal. Dan tak boleh pun. Kalau kita mati, anak-anak kita, isteri kita tak mau simpan kita kat rumah dah. Tak mau. Mereka akan apa? Mereka akan tanam kita. Subhanallah. Sebab apa? Sebab dah berakhir kehidupan kita. Semua ini tetamu. Sebab itulah kita ni tetamu kepada isteri kita, tetamu kepada anak kita, kita pun sama juga, mereka pun sama juga. Tetamu kepada kita. Sebab kita tidaklah hidup selama-lamanya, kita akan berpisah. Sebab itulah orang-orang yang beriman kepada Allah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu ialah allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mana dia ditimpa musibah dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang seperti ini akan mendapat hadiah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan mendapat ganjaran kebaikan. Apa ganjaran mereka? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang beriman, yang sentiasa menyedarinya dia daripada Allah dan dikembalikan kepada Allah balik. Dia tahu kehidupan ini sementara, sebab itulah dia taat kepada Allah, dia menyembah Allah, dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia ambil peluang hidup ni untuk mendekatkan taqarrub ila Allah. Maka dia mendapat satu hadiah istimewa daripada Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka itulah dilimpahi dengan berbagai rahmat kebaikan Tuhannya di dunia ni. Belum mati lagi. Orang yang seperti itu, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka sentiasa dilimpahi kebaikan-kebaikan, pelbagai kebaikan daripada Tuhan mereka, serta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka itulah wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita tuan-tuan dan puan rahmakumullah teringin ataupun menginginkan, ataupun diri kita ni menginginkan masuk dalam golongan ini. Sebab apa? Orang yang beriman ketika mana telah mengiklankan dia hamba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah membimbing dia untuk menaiki suatu derajat ke derajat lainnya. Ketika mana dia dah mengiklankan amantu billah, aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nak bimbing dia dan berikan hidayah kepada dia untuk meningkatkan suatu tingkatan-tingkatan dalam iman dia. Sehingga tingkatan itu, maka masuklah satu kumpulan ke kumpulan yang lain. Masuklah ke kumpulan siapa? Kumpulan orang-orang yang mendapat rahmat, kurniaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawatum min rabbihim wa rahmah. Dapat semua ni. Di dunia ni dapat. Sebab itulah orang yang mendapat ini, dia sakinah. Dia bawaan dia tenang saja. Tenang. Bawaan dia tenang. Sebab apa? Sebab dia tahu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksud dia apa? Orang yang seperti ini, dia rajin. Dia bukan malas tak? Dan dia sentiasa taat kepada Allah. Dan dia semua laksanakan semua apa peluang kebaikan yang Allah berikan kepada yang atas dunia ni. Wa ulaika humul muhtadun.
Kalau orang yang macam ni dah, Allah akan berikan dia petunjuk. Allah bagi dia petunjuk. Jalan. Dia tak sesat dah. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan rahmakumullah. Ayat yang mengenai dengan kesabaran menghadapi ujian ini, surah Al-Baqarah 153 dan 15 hingga ke 157 ni, apa asbabun nuzul dia? Sebab turun ayat ni. Ayat ini turunkan bersempena orang-orang yang terbunuh dalam peperangan Badar. Sebagaimana kita tahu, peperangan yang pertama terjadi dalam Islam ialah perang Badar. Perang penentu. Nabi SAW sebelum terjadinya perang Badar, Nabi berdoa dengan doa yang sungguh-sungguh. Makna dia apa? Ya Allah, kalau tidak dimenangkan fi'ah, satu kumpulan yang kecil ni, ya Allah, maka tiada siapa pun yang menyembahmu, ya Allah. Maka Nabi SAW berdoa sungguh-sungguh ketika itu. Sebab peperangan pertama dalam Islam, perang Badar ni, maka ketika itu ada yang syahid fisabilillah. Syahid fisabilillah. Bilangan mereka lebih daripada 10 orang. Bilangan mereka lebih 10 orang. Kan? Jadi 8 orang daripada golongan Ansar dan 6 daripada golongan Muhajirin. Ansar pun ada, Muhajirin pun ada juga. Masya Allah. Sebab dua-dua golongan ini, Nabi menggelar mereka gelaran kemuliaan. Golongan yang datang hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi menggelarnya kaum Muhajirin. Orang yang menyambutnya, orang yang beriman di Madinah, kaum Ansar. Maka Nabi mempersaudarakan kedua golongan ini. Maka mereka dua-dua berjuang fisabilillah, dan ada daripada mereka mendapat kemuliaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mana peperangan ini terjadi, orang ramai mengatakan orang itu telah mati. Orang ramai kata apa, dah meninggal, dah mati dah, kan? Dah mati dah. Daripada kaum Ansar, daripada kaum Ansar pun ada, kaum Muhajirin pun ada juga, kan? Hilanglah daripada nikmat, hilanglah daripada yang nikmat dan kelezatan dunia. Ada orang komen dia tu kan, dah mati dah, mana hilanglah kelezatan dunia daripadanya. Berikutan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Allah turunkan ayat ini. Kata Ibnu Abbas, Umair bin Humam dibunuh dalam peperangan Badar. Bersempena beliau diturunkan ayat ini. Masya Allah. Dan janganlah kamu mengatakan orang yang mati ya Allah itu mati, tapi mereka hidup. Masya Allah. Merasakan kenikmatan yang Allah berikan, kenikmatan itu. Jadi tuan-tuan, puan-puan rahmakumullah. Jadi pada pandangan kita, pada pandangan mata kita, mungkin mereka tak hidup atas dunia ni dah, kan? Dah meninggal dah, duduk di alam barzakh. Tetapi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kenikmatan yang tidak pernah dirasakan mereka di atas dunia ni. Atas dunia ni kenikmatan yang kita peroleh melalui kepenatan kita. Penat. Makan pun penat. Kan? Walaupun makanan itu sedap ni nikmat tu, tapi penat. Pasal apa? Kita nak suar masuk dalam mulut dulu. Kan? Lepas tu kita nak pergi masak dulu, nak tunggu, pergi kedai kan, nak order, tunggu lagi. Penat juga. Kan? Jadi di surga, kenikmatan yang Allah berikan tak ada penat dah. Menikmati kelazatan yang sesungguhnya. Jadi tafsir dan ulasan peralihan kiblat menguji keimanan manusia. Seperti mana kita tahu, peralihan kiblat ni ujian kepada iman manusia. Di samping membezakan antara mukminin yang sebenar dengan munafik yang mendusta. Ada golongan mukmin, ada golongan yang munafik. Ketika mana hujan turun, terserlahlah kedua-duanya. Munafik ni tak nampak sebelum ujian turun. Kalau ujian dah Allah turunkan, maka nampaklah siapa yang beriman dan siapalah yang munafik. Jadi yang berdusta, justru ia merupakan suatu nikmat yang bukannya suatu kecelakaan. Walaupun begitu, golongan yang oportunis ingin mengambil kesempatan, dan ahli kitab merebut peluang melalui peristiwa besar ini. Mereka bertindak menyebarkan cerita-cerita rekaan. Jadi ketika mana peristiwa besar ini terjadi, maka orang yang adalah hatinya sakit ataupun Yahudi, dia buat reka-reka cerita dan dia memfitnah Islam. Bagi apa? Menanamkan perasaan dengki dan menyemarakkan lagi kemarahan orang ramai agar melakukan perentangan terhadap golongan orang yang beriman. Jadi tujuan mereka cerita ni untuk memfitnah umat Islam. Tujuan dia apa? Orang ramai membenci umat Islam. Seperti itulah. Itulah yang terjadi sampai akhir zaman, sampailah ni.
Sampailah ni tuan-tuan, semua umat Islam tu direka cerita dan di apa nama? Diwawarkan seolah-olah umat Islam itulah yang salah. Ya. Umat Islam tu yang salah. Seolah-olah macam itulah yang berlaku ketika ni dekat Palestin kita tengok, kan? Bagaimana sejarah pun membuktikan dengan terang, nyata-nyata dia membunuh anak-anak dan kanak-kanak, dia membunuh orang tua, dia bom, dia apa nama, dia hancurkan rumah-rumah orang Palestin. Tapi tetap juga orang tidak bertindak ataupun manusia tak bertindak ke atas kejahatan dia. Seolah-olah apa? Seolah yang diperbuatnya itu adalah benar. Betul. Masya Allah. Tak ada satu pun kekuatan yang nak berani, nak membantah. Masya Allah. Hanya yang berani membantah, melawan ialah pejuang-pejuang Islam yang ada di Palestin. Mereka yang berani. Kita ni semua takat saksikan saja dan pengecut-pengecut semua. Ya, semua kita buat pengecut ya. Dan tak ada satu pun yang boleh bergerak. Negara ke pertuan yang tak ada, yang satu pun yang boleh nak bergerak untuk menghentikan serangan itu. Semua pakat apa? Pakat dakwah, mendabik dada, kami kuat, kami kuat, kami kuat. Kuat apa? Tak ada yang berani, tak ada satu kekuatan untuk menghentikan serangan. Masya Allah. Ya. Maknanya apa? Maknanya kita ni seolah-olah apa? Menyaksikan penonton saja. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, Allah, kita mohon kepada Allah, moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita. Kita orang yang lemah, kan? Tidak ada kuasa. Jadi sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui perkara tersebut memerlukan kesungguhan bagi menghimpunkan orang ramai menentang kaum mukminin. Perkara ini akan membawa kepada peperangan. Akhirnya berlakulah peperangan dalam episod bertembungan yang memudaratkan. Jadi ketika mana banyak pemusuhan kepada umat Islam, maka Nabi SAW ketika mana turun ayat untuk mengizinkan untuk berperang, maka Nabi SAW melaksanakan perintah itu, berperang untuk apa? Difa' an-din, iaitu menolong dalam bab agama, iaitu menolong orang-orang yang dizalimi. Seperti itulah sesungguhnya Islam datang menolong orang yang dizalimi. Ketika mana kita tengok kan? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala udwana illa 'alal zalimin." Tiada permusuhan melainkan kepada orang yang zalim. Orang yang zalim ni sepatutnya kita musuhi. Jangan kita bagi muka dekat mereka. Kan? Dan inilah sebagai asas kepada kita tengok ada sebagian negara seperti Yaman kan? Yaman dah mula bertindak. Pasal apa? Sebab dia mengikutkan wala udwana illa 'alal zalimin. Kalau kamu tak musuhi kami tak musuhi kamu. Tapi kalau kamu dah musuhi kami, kami pun bertindaklah. Balas. Untuk apa? Untuk melawan. Masya Allah. Ini satu kekuatan iman yang bersumber daripada kekuatan iman, maka bergerak dengan pergerakan iman. Jadi, semua perbuatan kita ni, asas dia innamal a'malu binniyat. Maka semua kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhir sekali semua kita akan dihimpun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana perbuatan kita, bagaimana dalam keadaan kita, apa yang dah kita buat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat banyak mana, besar kecil apa yang kita buat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat perbuatan apa, tindakan apa yang telah kita buat kepada saudara kita yang tengah dizalimi, oleh musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Tuan-tuan dan rahmakumullah, moga Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan umat Islam dan mengalahkan musuh-musuh Islam. Allah Subhanahu Wa Taala qadirun ala syai'. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah sentiasa membimbing kita dan menguatkan dan memberikan hidayah kepada kita, menguatkan iman kita insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.